dan apa yang bakal nanti ada manfaatnya untuk kita, dan juga kita mengharapkan pertemuan ini adanya keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Kurang lebih beberapa hari sahaja lagi, kalau Allah panjangkan umur kita, bertemulah kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang sungguh diberkati dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara doa yang dianjurkan untuk kita baca sepanjang kita berada di bulan Sya'ban ini ialah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ketika mana kami sedang berada di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami, panjangkanlah lagi umur kami, pertemukanlah kami, berilah peluang lagi kepada kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang sungguh diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka marilah kita mengambil kesempatan dan peluang yang Allah kurniakan lagi untuk kesekian kalinya pada tahun ini. Kita buat yang terbaik, berlomba-lomba memperbanyakkan ibadat kita di bulan Ramadan yang bakal kunjung tiba tidak lama lagi, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira kita sedang menanti dua kegembiraan. Satu, kegembiraan untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang dijangka pada hari Ahad, kalau tak silap saya, pada 2 April. Dan satu lagi, 1 April nanti kita diberi kebenaran untuk merapatkan kembali saf salat jemaah kita. Saya kira itu juga suatu kegembiraan. Sudah sekian lama kita menunggu kita. Alhamdulillah, dua kegembiraan insya-Allah sedang menanti kita. Harap sama-sama dapat kita imarahkan salat jemaah dengan merapatkan saf, dan juga kita mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak dengan menggandakan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini saya akan sambung lagi perbincangan kita yang membicarakan kitab yang berkaitan dengan amalan-amalan yang mudah namun pahalanya yang berganda, yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala A'malil Yasirah, karangan Syekh Dr. Ayub Al-Qubaisi. Dan malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak masuk pada hadis yang ke-14 yang membicarakan amalan yang mudah, iaitu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh melepaskan kita daripada diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ni cukup mudah. Kalau kita tidak beramal dengan zikir ini, dengan doa ini, maka rugilah, sedangkan pahalanya cukup besar. Dijamin untuk dibebaskan kita terlepas daripada diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan juga Nasa'i, dua riwayat yang hampir sama, iaitu yang berbunyi an Haris bin Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslim bin Haris at-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaih faqala idza insarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka idza qulta dhalik summa mitta fi lailatik kutiba laka jiwaran minha wa idza sallaita subha faqul kadzalik fa innaka in mitta fi yaumik kutiba laka jiwarun minha. Akhbarani Abu Sa'id an Haris annahu qala asarraha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu nakhussu biha ikhwanana, rawahu Abu Daud wa rawan Nasa'i bi sanadihi an Muslim bin Haris bin Muslim at-Tamimi annahu haddatsahum an abihi qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa sallaita subha faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'al marrat fa innaka in mitta min yaumika dhalik kataballahu laka jiwaran minan nar fa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mitta min lailatik kataballahu laka jiwaran minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini daripada Haris bin Muslim. Haris bin Muslim bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu Abu Sa'id dan daripada bapaknya iaitu Sayyidina Muslim bin Haris at-Tamimi, dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada dia secara rahsia. Rahsia ni maksudnya tuan-tuan sekalian, Rasulullah seolah-olah Rasulullah bagi panggil dia. Panggil dia seorang-seorang, maknanya Haris, Muslim bin Haris at-Tamimi ni, dan Rasulullah bagi tahu perkara ni kepada dia sahaja, seolah-olah Rasulullah nak bagi tahu, kata hang nak tahu tak satu rahsia, maknanya suatu perkara yang cukup baik. Maka kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada dia. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza insarafta minas salatil maghrib, apabila engkau selesai daripada melakukan salat maghrib, selesai saja daripada melakukan salat maghrib, maka ucaplah olehmu ataupun katalah olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Ini doa yang kita duk sebut dah ni. Wirid yang kita duk sebut dah ni lepas maghrib ni, lepas setiap kali solat. Cuma malam ni kita nak meyakinkan lagi apa yang kita sebut tu ada sandarannya, ada dalilnya, supaya setiap amalan yang kita buat biar bersandarkan kepada dalil, dan kita tahu macam mana dalil yang sebenarnya.
Bukan maksudnya kita main ikut-ikut je sebut. Dalam kuliah yang lepas, tuan-tuan sekalian, kita sebut pasal zikir lepas maghrib, lepas subuh dan lepas asar juga kan. Tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut berapa kali? 10 kali. Khusus lepas maghrib, lepas subuh dan juga lepas asar. Maknanya itu sandarannya, itu kaedahnya yang betul. Nak sebut zikir itu, wirid itu, maknanya sebanyak 10 kali. Jangan kurang daripada 10 kali. Itu dalam kuliah yang lepas yang kita sebut. Hadis kali ini maknanya membicarakan tentang wirid doa Allahumma ajirni minan nar. Nabi kata barang siapa, Nabi bagi tahu ni kepada Muslim bin Haris At-Tamimi. Nabi bagi tahu secara rahsia pada dia suatu amalan yang cukup baik. Barang siapa yang sebut doa ni, yang baca doa ni, Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah, lindungilah aku daripada azab neraka. Dan berapa kali kata Nabi? 7 marat, sebanyak 7 kali. Ini baru betul. Sebab sebelum ni mungkin ada yang sebut 3 kali, ada yang sebut 5 kali. Tapi sandaran yang betulnya, kalau lepas pada waktu maghrib, nanti dia akan sebut juga waktu subuh, ialah sebanyak 7 kali. Berdasarkan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Kata Nabi, faqul Allahumma ajirni minan nar. Sebutlah olehmu dengan ungkapan ini, doa ini, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku daripada neraka 7 marat, sebanyak 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalik, dan sesungguhnya jika engkau berkata dengan demikian itu, maknanya sebanyak 7 kali, summa mitta fi lailatik, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba engkau meninggal pada malam itu. Kita sebut lepas maghrib ni, tiba-tiba malam ni kita meninggal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba laka jiwaran, kutiba laka jiwarun minha, maka akan ditulis bagi engkau terselamat daripada diazab daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan sebab engkau sebut doa ini sebanyak 7 kali, tiba-tiba malam tu engkau meninggal, maka telah pun ditulis bagi engkau, kata Nabi SAW, engkau akan terselamat ataupun terhindar untuk dimasukkan ataupun dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dengan hanya kita menyebut doa ini sebanyak 7 kali, ganjarannya akan terhindar daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa idza sallaita subha, dan apabila engkau menunaikan solat subuh pula, faqul kadzalik, maka engkau sebut juga sebagaimana yang engkau sebut selepas pada solat maghrib tadi, maksudnya Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali juga. Sebab itu maknanya khusus untuk maghrib dan subuh, sebut jangan kurang daripada 7 kali. Biarlah tu imam sebut 3 kali pun, kita sebut 7 kali. Kalau kita nak kelebihan ini, kadang-kadang tu imam dia nak cepat dan sebagainya, tapi kita dah tahu kaedahnya, kita dah tahu dalilnya, kita dah tahu
macam mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maknanya 7 kali. Barang siapa yang sebut 7 kali lepas maghrib dan juga lepas subuh, juga lepas subuh ni kata Nabi, fa innaka in mita fi yaumik, sekiranya engkau mati pada hari itu. Kita sebut 7 kali lepas maghrib, ditakdirkan Allah itulah hari perakhiran kehidupan kita. Allah datangkan ajal kepada kita, kita meninggal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutibalaka jiwarun minha, maka akan ditulis bagimu akan terselamat ataupun akan terhindar daripada diazab, dihumban dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kita baca lepas maghrib, kalau mati malam tu pun sama, akan terhindar ataupun terselamat daripada dimasukkan daripada neraka. Kita baca lepas waktu subuh 7 kali, kalau ditakdirkan mati pada hari itu pun sama, kita akan terselamat dan terhindar daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Rugilah kalau kita tidak beramal. Sedangkan doa sependek itu je tuan-tuan sekalian. Allahumma ajirni minan nar. 3 patah perkataan je. Jadi nak kena sebut dengan betul, mengikut kaedah yang betul, iaitu 7 kali. Hak yang sebelum ni, kuliah bulan lepas kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Kembang pula dengan ni, kapit pula dengan ni 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Juga lepas pada waktu maghrib dan juga lepas pada waktu subuh. Cuma hak sebelum ni ada lagi satu tambah, lepas juga pada waktu asar. Hak ni tak. Hak ni tak ada hadis yang menyebut waktu asar. Hanya sebut waktu subuh dan juga waktu maghrib. Akan menjadi pendinding kepada kita, akan terselamat daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhbarani Abu Sa'id, dan diberitahu lagi, Abu Sa'id memberitahu lagi, an Haris, daripada Haris, annahu qala asarraha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang Rasulullah bagi tahu kepada kami secara rahsia. Rahsia ni maksudnya seolah macam kita katalah, kita panggil orang tu hang nak tahu tak rahsia nak berjaya, kan. Rahsia ni seolah-olah macam satu formula lah, satu petua yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup berharga. Maka kata Abu Sa'id lagi, fanahnu naqussu biha ikhwanana, maka kami pun mengkhususkan, yakni menyuruh supaya beramal di kalangan saudara-saudara kami dengan doa ini, dengan wirid ini, agar kami sentiasa beramal dan membacanya setiap kali selepas pada waktu maghrib dan juga pada waktu subuh sebanyak 7 kali. Kemudian dalam riwayat Nasa'i dengan sanadnya, dalam riwayat Nasa'i pun juga menyebut perkara yang sama, an Muslim bin Haris bin Muslim At-Tamimi, juga daripada Muslim bin Haris At-Tamimi, annahu haddasahum, yang mana dia menceritakan kepada kami, an abihi, daripada ayahnya, qala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepadanya, idza sallaita subha, bila mana engkau menunaikan salat subuh, faqul qabla an tatakallama, maka sebutlah sebelum engkau bercakap-cakap perkara-perkara yang lain. Belum cakap lagi benda yang lain, sebut yang ini dulu. Sebut apa? Allahumma ajirni minan nar sab'al marrat, sebanyak 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika dzalik, sekiranya engkau meninggal ataupun engkau mati pada hari itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala
engkau akan terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fa iza sallaital maghrib, dan apabila jika engkau melaksanakan menunaikan anta takallama, maka engkau ucapkan sebelum engkau berkata-kata, Allahumma ajirni minan nar sab'an marrat, sebanyak 7 kali. Fa innaka in mita min lailatik, sekiranya ditakdirkan engkau meninggal ataupun mati pada malam itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, maka engkau juga akan terselamat, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau terselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kurang sama juga hadis ni tuan-tuan sekalian. Dalam riwayat Nasa'i pun sebut benda yang sama, dalam riwayat Imam Muslim pun sebut benda yang sama. Sebut apa? Maknanya kita sebut doa Allahumma ajirni minan nar kalau kita seorang. Tapi kalau kita solat beramai-ramai berjamaah, imam sebut Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami, lindungilah kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Sebanyak 7 kali selepas daripada solat maghrib dan juga solat subuh. Itu yang disebut sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pengajaran, beberapa pengajaran kata pengarang kita berdasarkan kepada hadis ini. Yang pertamanya, kita hendaklah mengambil peluang yang sangat penting ini. Rebutlah peluang ini. Kalau doa sependek ni pun kita tak boleh nak beramal dan tak beristiqamah, nak harap baca doa yang lagi panjang, pakai tak ada lah tuan-tuan. Hak 3 patah ni pun kita tak boleh nak sebut, tak boleh nak beramal, tak boleh nak istiqamah, nak harap doa yang lebih panjang, pakai tak ada. Jadi sebab itu ia satu amalan yang mudah. Ambillah peluang ini, kata pengarang kita, kerana dia sangat penting bagi tujuan untuk kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allahu akbar. Yang saya kira kita semua, siapa pun tak mau dimasukkan ataupun dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dalam doa kita sudah mestinya lah antaranya kita mesti minta kepada Allah agar kita terhindar dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Azab yang seazab-azabnya, yang tak boleh kita nak bayangkan dengan kengerian azab yang ada di dunia, cukup tidak sama. Walaupun dibakar di dalam neraka itu dibakar, tapi bakaran dalam neraka itu tidak sama bakaran yang ada di dunia. Bakaran di dunia pun dah kita tak sanggup. Kena api sikit pun kita panas tak sanggup. Kena exhaust motor pun melompat-lompat. Kan? Bayangkan di akhirat nanti akan dibakar, direbus, dipanggang dan sebagainya. Bahkan lebih dahsyat lagi kepanasan api yang ada di neraka itu banding dengan api yang ada di dunia. Sebab itulah seharusnya menjadi suatu ingatan kepada kita agar sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar kita tidak dihumban dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab itu dengan caranya ialah kita menjadikan zikir yang sebagaimana diajar oleh Nabi SAW ini untuk kita beramal dan kita istiqamah membacanya selepas kita selesai menunaikan solat subuh dan juga solat maghrib, sebelum kita berbicara dengan sesiapa sahaja dalam urusan-urusan yang lain, maka sebutlah terlebih dahulu Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah disebut ataupun dibaca
sebanyak 7 kali. Jadi itu amalannya. Bahkan disebut tuan-tuan sekalian oleh Nabi SAW antara waktu yang mustajab doa ialah antaranya setiap kali selepas kita melakukan solat fardu. Kan? Jadi ini juga termasuk doa. Jadi kita sebut dengan betul-betul seolah-olah inilah permintaan doa kita kepada Allah, dan kita ulang sebanyak 7 kali. Moga ianya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perkenankan apa yang kita sebut itu, dan akhirnya di akhirat nanti kita akan terlepas daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebut dengan betul-betul lah tuan-tuan, dengan penuh penghayatan. Bila kita sebut Allahumma ajirni minan nar, maknanya kita sedang minta pada Allah, ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku daripada azab neraka. Jadi bila kita sebut pun kita mesti ada feeling, maksudnya sebut dalam keadaan kita sedang minta dan merayu pada Allah. Tapi kalau kita sebut Allahumma ajirni minan nar dalam keadaan tangan duk pegang handphone, duk tengok handphone, jadi itu tak nampak penghayatan kita minta pada Allah, hanya di bibir sahaja. Jadi sebut dengan penuh penghayatan. Bila kita sebut Allahumma ajirni minan nar, seolah kita sedang merayu pada Allah. Macam mana hari ini seorang anak-anak merayu kepada ayah, seorang anak kecil merayu kepada ayah nak susu dan sebagainya. Macam mana dia minta? Dia minta sungguh-sungguh. Kalau tak bagi sampai dia menangis, meronta-ronta. Begitulah juga kalau kita minta apa-apa jua yang kita nak pada orang-orang yang tertentu, kita minta sungguh-sungguh, merayu sungguh-sungguh kerana kita nak benda tu dengan penuh penghayatan. Jadi begitulah juga sepatutnya kalau kita nak, kita mengharapkan betul-betul kita dilepaskan, tidak dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut doa ini, Allahumma ajirni minan nar, maka kita mintalah dengan penuh penghayatan, dan kita mengharap sungguh-sungguh agar Allah akan lepaskan kita. Allah tidak akan masukkan kita, humbankan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar zikir-zikir sahaja, ini maknanya satu doa. Walaupun kita sebut lepas solat, maknanya kita sebut itulah waktu yang mustajabnya doa. Cuma ada spesifiknya, Nabi suruh kita sebut sebanyak 7 kali. Ulang. Kenapa 7 kali? Nanti akan disebut. Dan begitulah juga tuan-tuan sekalian, doa ini doa yang cukup diperlukan oleh kita. Kira semua orang tak nak masuk neraka. Bahkan inilah juga yang Nabi SAW suruh kita minta bila kita berada di waktu yang mustajab doa, terutamanya bila kita berpeluang berada di bulan Ramadan. Ni kita nak masuk Ramadan tak lama dah tuan-tuan sekalian. 3-4 hari lagi, 4 hari lagi. Dan dalam satu hadis kata Nabi SAW, bila mana engkau berpeluang berada di bulan Ramadan, maka Nabi suruh buat 4 perkara. Minta dalam doa tu 4 perkara. Kata Nabi, wastaqsiru fihi min arba'il qisal qaslataini tardutu bihima rabbikum qaslataini la ghina bikum anhuma. 2 perkara yang Nabi kata kalau engkau buat itu, Allah akan redha ke atas engkau. Apa dia? Syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyakkan berzikir, maknanya menyebut kalimah la ilaha illallah, dan banyaknya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kerana 2 perkara ini bila engkau buat, Allah akan redha ke atas engkau. Dan 2 lagi kata Nabi SAW, qaslataini la ghina abikum anhuma. 2 lagi perkara yang engkau amat perlu kepadanya. Apa dia?
fatas'alunal jannah wa na'uzuna minan nar. Maka engkau mintalah pada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga dan dipelihara engkau daripada dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu antara doa juga yang kita dianjur banyak dan diulang-ulang kita baca di bulan Ramadan, apa dia? Kita mohon keampunan kepada Allah kan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Inilah doa bila kita solat tarawih yang imam akan ulang-ulang setiap kali kita selesai. Setiap 4 rakaat tarawih, inilah doa yang akan diulang-ulang. Kerana inilah doa yang Nabi SAW suruh kita perbanyakkan di waktu mana pun, bahkan tiap-tiap malam. Jangan kita tinggal doa ini. Minta syurga pada Allah, minta kita dipelihara daripada neraka, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau tiap-tiap malam kita baca, antara doa yang juga dianjur untuk kita baca bila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan tidak susah untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kalau tiap-tiap malam kita baca doa ni, confirm kita akan dapat, maknanya kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi maknanya memang suatu doa yang kita cukup berhajat dan mengharapkan. Saya rasa tidak ada orang yang waras yang berani akan kata biarlah aku masuk neraka sekalipun. Itu memang orang yang tak waras lah. Kalau kata begitu. Kalau dia boleh kata macam tu, suruh dia try, test dulu tengok. Pegang exhaust motor boleh sejam dulu tengok macam mana. Kan lepas tu tanya dia mau tak masuk neraka kan. Kan kalau dia boleh tahan. Jadi kalau orang yang waras dia tak akan sebut begitulah tuan-tuan sekalian. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara pengajarannya juga yang disebut pengarang kita, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu doa ini kepada Sayyidina Muslim bin Al-Haris At-Tamimi secara rahsia, dan tidak pula disebut secara terang-terangan di hadapan para sahabat baginda yang lain. Bukanlah bermaksud untuk melarang doa ini disebarkan kepada orang lain selain daripada Sayyidina Muslim bin Al-Harith. Sebaliknya baginda berbuat demikian supaya Sayyidina Muslim bin Al-Harith sendiri akan mengambil berat tentang doa ini dan mengamalkannya secara bersungguh-sungguh, kerana doa ini diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada beliau. Macam kita sebut tadilah, tujuan Rasulullah bagi tahu secara rahsia itu bukan maknanya Rasulullah nak sembunyi. Cuma nak bagi tahu bahawa ini doa yang penting, amalan yang penting. Macam kita lah, hang nak tahu tak satu rahsia kalau nak berjaya? Hang tahu tak satu rahsia kalau nak berjaya, kalau buat bisnes? Kita pun dengar selalu lah rahsia ni kan, seolah-olah begitulah. Nak bagi tahu, kata apa yang Rasulullah bagi tahu tu benda yang penting, supaya dia ambil perhatian betul-betul. Lepas tu dia nak bagi tahu orang lain, tak kisahlah, bagi tahulah. Jadi cara kaedah Rasulullah bagi tahu secara rahsia tu nak menunjukkan apa yang Rasulullah SAW nak bagi tahu itu ialah satu benda yang cukup penting, supaya dia ambil betul-betul dan pegang betul-betul dan beramal betul-betul dengan perkara ini. Lepas tu dia nak sebarkan pada orang lain, itu terpulang pada dia. Sebab tu dalam hadis ni kata Sayyidina Muslim bin Al-Haris ini juga, lepas tu kami bagi tahu kepada saudara-saudara kami, mengkhususkan untuk beramal dengan doa ini bersungguh-sungguh. Jadi itu maksudnya yang dikatakan rahsia itu. Bukan rahsia itu nak sembunyi-sembunyi, tidak. Maknanya rahsia itu nak menunjukkan bahawa pentingnya
doa yang ataupun amalan wirid yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan yang ketiganya, antara pengajarannya juga iaitu disebut antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk mengulang-ulangkan doa ini sebanyak 7 kali. Kenapa 7? Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan yang lain, tapi melainkan 7. Rasulullah kata subuh, ulang sab'ul marrat, 7 kali. Kenapa? Antaranya kata para ulama, kerana neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai 7 pintu. Sebab neraka tu ada 7 pintu. Maka dengan kita membaca doa ini sebanyak 7 kali, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketujuh pintu tersebut yang akan menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu yang 7 itu dan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah antaranya kata para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sebut 7 kali. Bila sebut soal minta dilindungi daripada neraka, Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah lindungilah aku daripada neraka, Nabi suruh sebut 7 kali. Caranya 7 kali kita sebut. Dan perkara ini disebutlah hadis Nabi, maknanya kena ikut. Maknanya kalau kita sebut 3 kali tidak memadai. Maknanya mesti 7 kali kalau nak betul-betul mengikut sebagaimana sunnah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab apa 7 itu? Kerana neraka Allah Subhanahu wa taala itu ada 7 pintu. Maka bila kita sebut 7 kali itu secara tidak langsung, simboliknya maksudnya seolah-olah kita minta lindung daripada 7 pintu itu. Agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, walaupun di mana-mana pintu sekalipun yang bilangan pintu dalam neraka itu ada 7, yang itulah pintu-pintu yang akan dihumban dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedahnya 7 kali. Jadi semoga tuan-tuan sekalian kita dapat beramal cukup mudah. Bagaimana yang kita sebut tadi, doa yang cukup pendek, doa yang cukup ringkas, cuma nak kena beramal bagi betul mengikut sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 7 kali selepas solat maghrib dan juga selepas solat isyak. Selepas solat subuh. Silap pula. Jadi kalau boleh kita beramal benda ni tuan-tuan sekalian, cukup mudah. Kalau kita tak beramal, rugilah. Sebab suatu amalan yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan sekalian yang disebut dalam hadis yang ke-14 ini berkaitan dengan zikir khusus untuk dilepaskan terpelihara daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu. Kita sudah pun masuk Isyak. Insya-Allah kita akan sambung lagi amalan-amalan yang seterusnya pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.